Assalamualaikum Salam sejahtera. dan salam We are Uni KL. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan anda pada hari ini saya Kuris dan Saya Yaya. kami berdua akan menjadi host anda dalam Sembang Santai Santai E-Games Uni KL 2021. Gitu panjang betul namanya kan. Betul tu Kuris. So tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, dua jejaka yang handsome. So Itu. yang pertama saya memperkenalkan Encik Ahmad Riaz Shah bin Syed daripada Kitaman. Dan yang kedua kita ada Encik Abdul Razak bin Datuk Dr. Haji Muhammad Yusof dari Persatuan Sukan Elektronik Selangor. Selamat datang kami ucapkan kepada Encik Razak dan juga Encik Riaz. Macam mana Encik Razak? Encik Riaz sihat? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Encik Riaz dan Encik Razak dari mana? Kita dua daripada Shah Alam. Shah Alam. So gerak sekali lah. Betul. Kebetulan rumah dekat Oh, Betul. jodoh dekat. So memang gerak ke Uni KL Betul pun ke? sekali lah. Okey ya, so kita boleh mulakan soalan kita kepada panel-panel kita yang Okey. cukup kacak ni. Soalan saya yang pertama kepada Encik Riaz. Tadi saya sebut tadi Encik Riaz daripada Kitaman kan. Boleh tak Encik Riaz cerita sikit latar belakang Encik Riaz? Lepas tu Encik Riaz cerita sikit sedikit tentang Kitaman ni. Silakan Encik Riaz. Baik, okey. Nama saya Riaz Shah. Nama penuh saya panjang sikit lah, Ahmad Riaz Shah bin Syed Manullah. Nama game saya Tears. Selalu kalau e-sports kita ada nama game-game kita. Kalau tanya kat Kitaman memang semua tim-tim Kitaman semua ada nama game sendiri. In-game name lah orang kata. Sebab memang dia satu norma lah. Macam kalau kita engage dengan klien-klien luar, company luar pun sama juga. Diorang akan bagi nama in-game, so nama tu terlekat lah. Selalu tu macam linggo untuk e-sports lah. Betul. Nama glamour. Tapi kalau dengan kerajaan atau company Malaysia lain, kita tak pakai lah nama game tu. Dia depends lah. Okey. Untuk saya punya latar belakang, saya sebenarnya tak ada background e-sports. Saya rasa tak ada orang ada background e-sports lagi yang, especially yang kita main, memang semua tak ada background sebab memang tak ada official e-sports punya course lagi. Time kita start dah lebih 10 tahun lalu. Saya punya background actually management, bachelor in international hospitality management. Saya study dekat Taylor's dulu. Dan lepas tu saya study hotel, tapi minat tu slowly datang kepada e-sports sebab lepas saya pergi ke luar negara, saya sambung belajar dekat UK. Lepas tu saya sambung belajar dekat France. Lepas tu banyak event saya jumpa lah kat situ. Daripada situ saya terdapat idea nak try duplicate something like that kat Malaysia. Dan dari situ kita balik ke Malaysia. Tentu ada saya dengan beberapa lagi ahli-ahli Kitaman. Tentu memang Kitaman ni beza dengan syarikat-syarikat lain. Kami actually syarikat yang kita buat sendiri, tak ada funding, kita je. So dalam bahasa Inggeris dia startup lah. Daripada situ kita start dengan visi untuk buatkan e-sports ni lebih approachable untuk syarikat-syarikat kat Malaysia, ataupun nama Inggeris dia grassroots lah. Kita untuk bukan sahaja untuk tournament-tournament international, tapi untuk semua jenis ni lah, jenis sektor kementerian. So macam saya bagi contoh, kalau sebelum ni, kalau orang-orang dulu akan bila dengar e-sports dia nampak tournament international saja. Prize pool beratus-ratus ribu kan. Tapi kalau untuk saya, bila saya deal dengan syarikat-syarikat corporate, saya customkan package tu untuk semua orang enjoy. So bukan saja dia perlukan tournament prize pool beribu ratus ribu. You can just do dengan hadiah-hadiah yang diorang buat sendiri lah. So, yang basically kita nak sampaikan dekat syarikat-syarikat Malaysia, basically untuk ni lah, make it more approachable. Daripada situ company-company yang dah start buat ni, diorang akan ada chain effect lah. Sebab selalunya bila cakap pasal syarikat-syarikat corporate, orang tak main sangat lah e-sports kan. Selalu cakap pasal family day mesti bola, badminton. So kita try introduce something baru. Daripada situ dia start merebak lah kepada syarikat-syarikat swasta lain. Lepas tu untuk bahagian kementerian, yang tu bahagian ni lah Cik Razak, yang tu ada fungsi persatuan dia. So Kitaman pun kami punya misi macam tu lah, untuk createkan awareness untuk e-sports, lebih-lebih lagi untuk grassroots community kat Malaysia, dan bagi mak bapak buka fikiran sikit lah supaya terima. Sebab kalau bandingkan zaman sekarang dengan dulu, memang susah lah mak bapak terima e-sports ni. Betul. So
Saya rasa tu je lah kot. Itulah dia, orang kata sedikit sebanyak latar belakang berkenaan kita men dan Encik Riaz sendiri. So it's very a noble effort sebenarnya. Betul. Kalau kita tengok musim-musim PKP awal-awal dulu kan, orang tak tahu nak buat apa. Betul. So dengan e-games ni orang kata dapat sedikit sebanyak membantu para anak muda yang berbakat dalam e-games untuk mengembangkan bakat mereka lah. Betul. So itu berkenaan dengan kita men dan juga Encik Riaz. So untuk Encik Razak, boleh ceritakan sikit latar belakang Cik Razak dan juga berkenaan dengan Persatuan Sukan Elektronik Selangor. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Uni KL di atas penganjuran Uni KL E-Games Carnival. Dan juga terima kasih kerana sudi menjemput kami persatuan untuk datang sembang santai. Saya suka nama sembang santai ni sebab saya ni orang yang tak minat protokol. Gitu. Okay, jadi basically sedikit tentang saya. Nama saya Abdul Razak Muhammad Yusof dan saya merupakan Presiden bagi Persatuan Sukan Elektronik Selangor. Dan seperti Riaz, saya tak ada background e-sports. Saya bukan dari background e-sports. Background saya adalah dalam bidang otomotif dan terjerumus dalam bidang e-sports ni kerana pada tahun 2017 sahabat saya iaitu Presiden e-sports Selangor yang pertama, Saudara Afzaruddin Burhanuddin, pada waktu itu kita dah ada Malaysia E-Sports Federation, tetapi nama pada waktu adalah E-Sports Malaysia, di mana kita nak menubuhkan satu persatuan sukan elektronik di dalam Selangor kerana kita punya komuniti ni kita belum ada yang orang kata belum ada satu governing body, belum ada satu orang kata guideline kepada komuniti-komuniti e-sports di Selangor. Jadi daripada itu dan saya pun kebetulan memang saya minat untuk nak organize e-sports punya tournament, e-sports punya events. Jadi pada waktu itu kita pun mula untuk jadi jawatankuasa penaja pada tahun 2017. Dan sedikit tentang e-sports Selangor, kita ditubuhkan pada 5 Januari 2018. Itu adalah tarikh kita mendapat sijil persatuan kita lah, atau hari kita dilahirkan. Jadi pada waktu itu masa tu saya merupakan timbalan presiden pada waktu itu. Dan di atas orang kata kepimpinan Saudara Afzaruddin, kita punya launching pada Disember 2018 yang mana kita buat di The Pantheon. Nama pun e-sports Selangor Experience. Dan kesinambungan daripada tu sebab kita pada kita punya term kita 2 tahun. Jadi saya mula untuk jadi presiden pada tahun 2020. Dan e-sports Selangor pun kita dah ada orang kata 9 persatuan daerah di bawah kita yang mana merupakan ahli gabungan untuk e-sports Selangor. Dan di bawah persatuan daerah kita ada kelab-kelab. Ada banyak kelab-kelab yang bernaung di bawah kita. Antara dia kita ada Axis dan juga kita men. Dalam masa yang sama, walaupun Riaz ni adalah Kitaman, dia juga adalah vice president saya. Ni dia dalam komuniti sukan kita juga. Dan alhamdulillah dalam pada kita selama lebih kurang dalam 3 tahun di dalam industri ini, kita dapat berjaya kumpulkan orang kata komuniti-komuniti bersama dengan kita supaya apa yang kita buat dia sync dengan apa yang, sebab kita boleh tengok banyak kerajaan boleh buat blueprint, kerajaan boleh buat segala macam benda, tapi untuk dia pergi ke komuniti perlu adanya persatuan. Betul. Macam kalau kita tengok bola FAS, nak cari grassroots tu kerajaan takkan terus pergi ke grassroots. Dia akan ada satu badan yang mana badan ini adalah untuk orang kata nak sync semua orang kata komuniti-komuniti, dan kita boleh pick the best untuk nak pergi ke kita. Sebab kalau kita tengok dalam e-sports pun kita punya dalam SEA Games, SUKMA dan sebagainya. Jadi bagaimana cara untuk nak dapatkan player-player ni adalah melalui persatuan. Itu sikitlah tentang kita punya persatuan. Baik. So Persatuan Selangor role Encik Razak ni memperkemaskanlah e-games di Malaysia ni. Macam tu Engkau. Yes, So, betul. So untuk soalan seterusnya, kita sedia maklum kalau bercerita pasal e-games, kita ada macam-macam event. Macam kalau di peringkat Malaysia kita ada MPL, kita ada PMPL. So soalan ni saya nak tanya kepada Encik Riaz, boleh tak ceritakan serba sedikit event-event terkini daripada Kitaman? Kalau Kitaman, event-event kami mostly adalah event yang corporate lah, sebab kami syarikat swasta berbanding dengan Persatuan E-Sports Selangor mostly dengan kerajaan. Jadi macam event-event yang kami handle sekarang, antaranya Uni KL E-Games Carnival sekarang ni tengah langsung. Saja kita nak promo Uni KL tu. Kena bagi number one. After that ada yang seterusnya event-event yang
mostly corporate lah, Maybank, apa lagi dengan esports varsity. Esports varsity tu dia varsity esports tournament tu dia basically tournament untuk university lah. And then mostly kebanyakan event-event yang corporate, yang private. Macam saya dia beritahu saya punya role dalam esports, saya selalu engage dengan corporate company. Kebanyakan company ni dia ada sesetengah yang memang nak buat live stream untuk buka untuk semua orang. Ada sesetengah yang memang private untuk dia punya team saja, sebab dia tak nak orang luar tahu kan. Sebab dia masih baru lagi, mana tahu dia punya player baru nak main, lepas tu tak nak tahu orang tahu yang player dia tak hebat kan. Betul. Malu anak dia tengok. Ya tu. So basically tournament-tournament kami adalah macam tu lah. Faham. So Itu daripada Encik Riaz, daripada Kitamen. Bagaimana pula dengan Encik Razak? Boleh tak Encik Razak cerita sikit event-event terkini daripada Persatuan Sukan Elektronik Selangor? Ini yang sedap bila saya cerita saya persatuan ni. Semua event orang semua kita boleh claim. sebab dia ada sebab di bawah dia di bawah kita, dia masih bersama-sama. Jadi event Uni KL ni pun antara dia jugalah. Tak sebanyak sepih tu kita dapat. Tapi untuk persatuan sendiri, kita sebab macam contoh private ni, dia buat program daripada orang kata organisasi yang dia on pitch. Macam kita persatuan sendiri, kita ada event yang kita buat sendiri, yang mana tapi itu daripada kerajaan negeri. Sebab saya Selangor kan, kalau Malaysia daripada federal lah. Jadi antara program yang kita sendiri buat adalah daripada tahun lepas sampai tahun ni kita ada program Selangor Active Virtual Esports, yang mana itu adalah inisiatif daripada kerajaan negeri melalui kita punya Esko Sukan YB Khairuddin Osman. Dan program itu adalah program yang daripada awal tahun sehingga akhir tahun, dan program itu berlangsung setiap hari kecuali Sabtu Ahad. Jadi maknanya kita di dalam persatuan kita ada satu program yang berlangsung hari-hari sehingga akhir tahun. Kalau orang kata Google di Facebook ke apa tu akan jumpalah. Dan itu adalah program yang kita sendiri buat. Tapi yang kita bersama-sama dengan orang kata organisasi-organisasi private ni, ada beberapa, contohnya macam yang kalau kita tahu VPG Virtual Pro Gaming, yang tu kita tengah jalankan. Dan dengan Kitamen, dan selain pada tu kita ada program FIFA Pro Club. Daripada ni kita cerita daripada tahun lepas lah. Okay, ada FIFA Pro Club, ada VPG, ada even MPL Season 8 pun itu kita buat bersama dengan Malaysia Esports Federation. Dan PMPL, dan lagi satu tu dah tak ingat, banyak, beberapa lah, kita ada beberapa series of program. Dan yang terbaru yang akan datang ni pada 23 Oktober ni, kita di Selangor kita tengah orang kata jalankan program Esports Selangor Development Program. Itu kita di Selangor kita nak develop casters, kita nak develop player, dan kita nak develop coaches untuk orang kata kita nak create satu standard, satu guideline kepada mereka-mereka ni. Sebab kalau kita tengok banyak isu-isu pasal caster yang cakap benda bukan-bukan, kan, yang tak sepatutnya. Jadi kita nak create satu guideline, satu standard, supaya apabila mereka orang kata keluar sebagai kita punya elite, kita panggil elite lah sebab nama pun dah E kan. Jadi kita elite kan dia. Jadi dia orang ni ada satu standard yang kita boleh bawa ke international. Kalau boleh kita nak dia pergi international lah kan. Jadi itu, dan pada 23 hari bulan Oktober ni adalah kita punya InsyaAllah kalau jadi kita punya pelancaran untuk program development program. Faham. So noble effort juga tu ya. Kalau kita tengok kat sini, actually memang betul. Sebab bila tak ada satu badan yang kontrol ataupun guide mereka yang ada potensi ni, memang kadang-kadang terlepas cakap, tak begitu orang kata profesional lah dalam orang kata casting ke, playing games ke, and so on lah. So dengan adanya usaha yang dicakapkan oleh Encik Razak tadi, so dengan adanya usaha seperti itu, boleh orang kata elite kan, orang kata caster-caster and so on, pemain-pemain kita as well lah. So kita selingan soalan ni, macam tadi kita cerita pasal event, betul tak? So macam Yaya tadi katanya main MLBB. Betul. Yaya main MLBB role apa ya? Alamak, Yaya selalu main Nana lah. Oh, Nana. Support. Okey, betul-betul perempuan kan, Nana. Okey. So ML baby ML baby betul. tadi dia try. Masalah lelaki pun akan main karakter perempuan juga. Betul. Nak tak nak role tu kena ada juga kan. So macam Encik Riaz main game apa sebenarnya? Saya main Apex Legend. Apex Legend sebab saya suka try game-game yang saya nak try bawa kat Malaysia. Faham. Apex Legend. So sekarang pun saya baru dapat engage dengan EA untuk dapatkan ni
approval untuk buat kat Malaysia. So di event lupa saya bagi tahu tadi ada satu event dengan MDEC, Level Up KL. Yang tu kira MDEC punya event Apex Legends pertama lah kat Malaysia yang ada corporate-nya. Bagus. Ya, Apex Legends kita still lagi macam kalau di peringkat global Malaysia ni macam kurang lagi, tapi di peringkat international Apex famous kan. Famous. So itu game yang dimain oleh Cik Riaz lah. Kalau Encik Razak main game apa? Kita nak tahu ke orang-orang atas ni dia main tak sebenarnya? Kalau orang tanya, biasa saya cakap saya main Candy Crush lah. Candy Crush. Itu game Yaya tu. Tapi biasa kalau saya orang kata boring-boring tu, saya akan main CODM. CODM. Tu yang orang kata sebab CODM ni mati duduk balik. Betul. Betul tu, daripada respawn. Saya selalu mati. Jadi kalau dia hidup balik tu advantage untuk saya lah. So boleh comeback lagi lah orang kata. Itulah saya kalau macam PUBG ni pun ada sekali-sekala lah. Saya tak ada orang kata fix sebagai betul-betul player yang nak main satu game tu kan sampai nak di pro player tu tak. Belum. Dia Candy Crush tu actually cakap pasal Candy Crush baru teringat, dia actually the number one downloaded e-sport, bukan e-sport, dia games app. Sebab orang dah download sebelum e-sportnya game semua dah keluar. Rasanya about 500 million lah. About 500 million players in the world lah, Yaya lah salah seorang ni. Betul. Gitulah. Tapi memang Candy Crush tu semua peringkat umur pun boleh untuk nak go kan. Tapi kalau game yang lebih kompetitif, yang lebih intens ni sukar sikit lah kalau kita nak. Biasanya anak muda lah kan yang akan main. So soalan seterusnya Yaya, macam mana? Tadi kita dah cakap pasal event-event, sekarang mestilah kita nak tahu apa achievement. So soalan saya kepada Encik Riaz, apakah achievement terkini daripada Kitamen? Silakan Encik Riaz. Achievement in terms of awards tak banyak lah kot. Mostly award yang kita dapat yang saya ingat yang besar-besar je. Macam yang sekarang ni paling kita orang wawarkan semua tempat is Teraju Super punya grant, whereby kita dapat $500,000 daripada MDEC untuk bangunkan esports punya ni, set up dia punya esports hub, and then kira ni lah increasekan dia punya awareness kat Malaysia daripada program-program kita. Sebab sekarang kita ada banyak engage dengan kementerian, dengan private companies untuk do more tournaments kan. Kita give back kepada community lah. In terms of awards, lebih kurang macam tu je lah. Achievement, best esports startup in Malaysia, best ni. Tapi saya rasa yang saya ingat banyak milestones lah. Sebab dah berapa tahun kita buka esports company kan. So antara milestone saya ingat set up the only company yang set up Dojo. Dojo tu brand kita untuk game hub. Macam contoh orang panggil Cyber Cafe ataupun Blue E-Hub kan. Kita panggil our game hub Dojo. So it's a PS4 punya center lah. Macam saya ada my own hub dekat Shah Alam. And then setiap negeri kalau perasan adalah kita main Sungai Petani. Kalau kat Sabah Merdeka, Grand Merdeka. Kalau kat Johor kita main Muar. Batu Pahat pun sebelum ni ada. So tapi banyak yang kita tutup for the time being sebab COVID. So hujung tahun kita plan nak buka balik. So kalau yang tu pun actually program keusahawanan juga. Sebab yalah nak buka branch-branch yang banyak macam tu kita tak pakai duit sendiri. Betul. So kita bagi program untuk usahawan yang memang nak kira buka kedai sendiri tapi tak tahu macam mana. Jadi kami sebagai syarikat dah lama dekat dalam industri, dan kita guidekanlah macam mana. Dan marketing semua kita buat sebab memang pakai nama kita main kan. So daripada situ lahirnya branch-branch lah. Kita pernah dalam 1 tahun cecah 18 branch. Daripada first sampai ke 18 tu within 1 year memang we break records juga. Yang tu untuk bahagian bahagian franchise. Bahagian tournament we introduce banyak trend sampai sekarang. Mula-mula we stick dengan PC punya games daripada dulu kan, sebelum tak ada mobile kan. After that kita wawarkan PS4 pula, pitch kepada company semua untuk dapatkan banyak event PS4 base. Yang tu sampai kita dah start ada stok PS4 dekat 50 biji dekat kat office. Lepas tu another one kita start create engage dengan Media Prima. Kalau pernah dengar Express Kick, kejohanan isukan kampus. Whereby kita engage dengan kampus-kampus seluruh Malaysia. That one kita deal dengan Media Prima lah untuk createkan kejohanan. Lebih kurang macam yang upcoming sekarang yang saya tengah buat ni, Varsity Esports tu, yang tu ada mahasiswa tu. Tapi balik semula kepada kejohanan isukan kampus tu, yang tu antara milestone lah, the biggest kejohanan isukan dekat Malaysia. Lepas tu daripada situ mostly trend-trend je lah kita hop on.
Kita createkan satu trend, and then dia punya impact wave dia banyak event lebih kurang macam tu kan keluar, macam contoh varsity ataupun university e-league, peringkat university. After that kita akan fokus kat benda lain, lepas tu kita akan buat benda lain. Betul, basically macam tu lah. So daripada PC kepada PS4, sekarang ke mobile pula. So mobile, we set the pathway. First dulu saya ingat lagi, Mobile Legends. Orang tak terfikir boleh buat tournament. Main gitu-gitu je mula-mula kan. And then we discuss dengan Media Prima, and then nak dapatkan Icon kat Malaysia. Yang tu lahir the first team yang keluar. Yang tu tak ingat apa, My Mystery Assassin tak silap. Lepas tu after that baru media start pandang more kepada e-sports. And then kita bangunkan industri secara menyeluruh. Daripada Media Prima pun kalau perasan ada satu e-sportsnya column called My Game On. Yang tu pun kita bantu dia orang untuk bangunkan daripada segi konten, daripada the whole industry e-sports kat Malaysia lah. So secara menyeluruh achievement kami adalah daripada segitulah. Faham. So ada event and also ada gaming hub juga. So macam dojo tu dia PS4 saja ke macam mana? Sekarang PS4 sajalah. PS5 sampai sekarang nak booking pun tak dapat. Betul lah. Dia yang boleh sekarang PS5 pun scalper lah. Scalper, tapi tak, kalau nak beli untuk setiap franchise tak boleh lah beli pada scalper. Dua kali ganda harga. Betul. Lagipun PS5 masih lagi baru kan. So macam baru lagi. Game pun tak cukup lagi. Betul. Game pun tak banyak keluar lagi kan kat situ. Alright. So untuk itu achievement daripada Kitaman. So on the side of achievement daripada Persatuan E-Sukan Selangor, so macam mana? Apa achievement yang paling diingati oleh Cik Razak? Okey, untuk e-sport Selangor sebenarnya sebab kita pun dah lebih kurang 3 tahun dah dalam orang kata sebagai persatuan. Jadi macam antara yang orang kata saya banggakan lah kan, antara saya banggakan adalah saya dapat membawa semua industri, hampir semualah industri player di dalam Selangor ni untuk duduk di bawah satu bumbung. Yang mana sebab apa yang saya percaya adalah satu-satu syarikat ataupun satu-satunya individu tu dia mungkin bagus dalam satu benda tapi mungkin dia kurang ada di benda lain. Tapi individu tu dia akan rasa dia bagus semua. Dan dia takkan mengaku pun dia tak bagus apa pun. Jadi daripada situlah kita boleh nampak mungkin individu A ada kelebihan yang dalam kelemahan individu B. Jadi itu yang kita dapat kumpulkan dan akhirnya kita dapat orang kata form a team yang mana semua ni adalah team technical di dalam e-sport Selangor. Jadi sebelum ni mungkin mungkinlah ada rival dengan lain ke, kita tak tahulah kan. Tapi yang mana akhirnya sekarang ni dia boleh top up each other lah. Kan? Itu antara achievement dalam yang saya persatuan tu saya dah nampak lah saya punya ni rival. Dapat kompetitor. Dapat duduk kompetitor. semeja. Dapat duduk semeja. Okey, dan Siap karaoke je. siap karaoke. Bukan senang kan nak gabungkan semua-semua tu kan? Bukan senang, tapi alhamdulillah kita berjaya buat benda tu. Yes. Okey, itu antara yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah baru-baru ni benda yang sangat baru, yang mana kita berjaya daftarkan ke semua persatuan daerah kita. Saya rasa mungkin kita, Selangor yang first kot yang kita berjaya untuk daftar ke semua persatuan daerah e-sports. Yang orang kata ke 99 daerah. Dan selain daripada tu kita ada beberapa kita punya program yang mana macam saya sebut tadi, kita punya program kita sepanjang tahun, kita ada orang kata setiap hari kecuali weekend. Dan selain daripada tu kita dah form satu team yang mana kita panggil ESA. ESA ni e-sport Selangor Army, yang mana ini adalah team yang kita develop sebagai orang kata player dan juga caster untuk dibawa, untuk diketengahkan ke dalam industri. Dan alhamdulillah kita dah ada lebih kurang rasanya 3 team. Dia bukan 3 team, satu team, satu individu dan satu caster yang orang kata syarikat dah pitch mereka ni, dan yang mana akhirnya dah bagi kejaya pada dia orang. Sebab kita dalam persatuan ni apa yang kita nak to create the ecosystem. Sebab kalau kita tengok macam dia sebut tadi, dulu beza dengan sekarang. Yang mana dulu kalau kita nak main game tu, kalau kita tengok, kalau cuba tanya yang famous sekarang ni pun, dia orang akan cakap macam mana dia orang start, dulu saya main sorok-sorok. Berbanding dengan budak sekarang yang mana parents dah siap bagi gadget pada dia orang untuk dia orang main.
Jadi berbeza tau. Jadi kenapa berlaku sebelum ni, sebab tak nampak ekosistem tu lagi. Tak nampak kejayaannya, tak nampak masa depannya ke mana kan. Jadi apa yang kita cuba buat adalah kita cuba untuk develop di ekosistem itu. Sebab kenapa? Macam saya sebut tadi, kita ada buat kita punya e-sport Selangor development program supaya parents pun boleh nampak yang mana ini adalah kesinambungan selepas ni apa yang dia nak jadi. Jadi balik pada achievement kita, that is ongoing. Yang ke arah tu, dan dalam masa yang sama suka juga untuk saya announce antara achievement kita dah pun tanda tangan dengan satu syarikat swasta yang mana tanda tangan MOU, belum agreement bahawa MOU untuk mengadakan satu hub di dalam Selangor, yang mana kita dapat satu, orang kata ini pun melalui Exco Sukan juga. Kita dapat satu hotel yang dah tak beroperasi untuk dijadikan satu esports hub, dan atas tu akan ada esports team hotel. I see. Dan itu akan jadi, kalau untuk setakat hari ini kita panggil dia Selangor Esports City lah. Tapi kita dalam orang kata untuk bekerjasama dengan MASF untuk dijadikan dia sebagai national punya arena. Tapi buat masa ni masih lagi Selangor Esports Selangor City. punya dulu lah. Selangor punya. Dekat mana Encik Razak? Dekat Shah Alam Section 13 sebelah Aquatic. Nama dia dulu Carlton Holiday Hotel. Dengar tu dekat Shah Alam Section 13. Okey. InsyaAllah nanti boleh pergi. Tapi dia kat situ memang semua games akan kumpulkan semua yang e-sports ni kalau kita faham dia ada 3. Mobile, PC dengan konsol. Konsol lah. Jadi ketiga-tiga ni akan ada kat dalam tu, dan salingan tepi tu akan ada racing sim. Ada juga request proposal nak letak golf sim lah, apa sim apa tu semua tu. Itu kita boleh cubalah tengok kalau bajet dia cukup. Kalau private entity tu sanggup untuk nak bagi, kita boleh lah. Rezeki lah kan. Cuma sekarang ni apa yang kita dah kerjasama dengan diorang pun, yang mana dia bagi kita satu bus, yang mana bus tu kita boleh bayangkan macam cyber cafe bergerak. Jadi dalam tu akan ada 4 bay of VR, konsol, apa semua tempat dalam tu. Jadi bus tu akan pusing mengata lah. Jadi kalau nak tengok, nanti tengok kita punya live ni 23 bulan kita buat launching sekali untuk bus tu. Betul. So itulah the achievement daripada ESS, kita panggil short form dia. ESS. Yes. So very noble achievement juga. Sebab apa? Betul apa yang Cik Razak katakan tadi tu. Kalau zaman dulu, memang kalau kita main game ni, memang kadang-kadang mak ayah tu marah sangat. Betul tak? So disebabkan Siap rotan. Ya, rotan menyumpah sekali. Ya Allah, bertuah punya budak ni main game je kerja. Itu dia cakap. Macam tak ada masa depan. Betul. Tapi dengan adanya ekosistem yang seperti Encik Razak katakan tadi tu, ibu bapa pun dah nampak dia punya awareness. Yang sebenarnya ini pun adalah salah satu peluang kerjaya yang boleh mereka ceburi. Tapi belajar tu nombor satu lah kan. Cumanya itu tak boleh tinggal itu lah. hakikinya lah. Cumanya nak kata yang e-games ni kalau ada potensial dalam anak-anak muda hari ni, so mereka boleh menjadikan ianya sebagai satu kerjaya. Sebab kita pun dah start ongoing to create the ecosystem kan. Macam Encik Razak katakan tadi, macam-macam ada hotel yang boleh jadikan gaming hub dan sebagainya. It's very good lah. Kita teruskan soalan yang seterusnya kepada ahli panel kita. Pada Encik Riaz dan Encik Razak lah kan. Apakah pandangan anda terhadap perkembangan e-sport Malaysia ni? Bagaimana anda bandingkan industri sekarang dengan industri dulu? Kita boleh mulakan dengan Encik Razak dululah. Okey, berat juga soalan tu. Okey, untuk kita punya perkembangan e-sports kita macam tadi saya sebut lah. Beza dulu dengan sekarang, beza yang tahun 80-an, 90-an kan. Dan kita juga sebenarnya bernasib baik. Dalam pada pandemik sebenarnya kita punya graf naik. Betul. Sebab ada hikmah ada pandemik hikmah ni. betul. Bila waktu pandemik itulah mulanya orang kata kerajaan mula buka mata untuk nak adakan program-program virtual, program-program ini kan untuk diadakan, dan daripada situlah kita dapat orang kata idea dan ada inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor untuk mengadakan yang saya sebut tadi, Selangor Active Virtual Esports. Dan Alhamdulillah kita ada penyertaan pun untuk setahun hampir 300,000 pada tahun lepas. Yang mana untuk tahun ni kita pun dah tiap bulan lebih kurang dalam 28-30,000 macam tu penyertaan. Dan orang kata sekarang ni tu sebab saya apabila kita nak create ekosistem tu, maknanya kita cuba untuk memperkembangkan apa lagi yang kita boleh buat dalam orang kata industri sukan tu sendiri. Dan antara
inisiatif yang kita buat supaya parents pun nampak kerjaya e-sukan itu bukan semata-mata main game. Pada tahun 2019 saya ada hantar kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk diadakan satu standard yang dipanggil National Occupational Skill Standard yang untuk dipersijilkan e-sports ni. Sebab kalau kita tengok ada kata-kata yang mana yang dia bagi tahu parents dia faham dia nak main game je. Kan, nak main game, tak nak seorang belajar. Yang mana ini reality yang saya dapat call daripada parents yang mana anak saya nak main game tapi dia tak nak seorang belajar. Jadi untuk parents nak counter apa yang anak dia orang buat ni adalah dengan kau nak belajar main game, kau pergi belajar main game terusnya. Memang nama game tu pun e-sports coaching. Jadi alhamdulillah pada tahun 2020 kami bangunkan NOS di Jabatan Pembangunan Kemahiran dan sudah diluluskan pada awal tahun ni. Jadi daripada itu maknanya kita boleh nampak bahawa orang kata penglibatan anak-anak muda ni, penglibatan mungkin daripada sekolah menengah ni dia akan mula terlibat kerana dia dah nampak selepas habis sekolah ke mana dia akan pergi. Selepas dengan SKM, even UniKL pun terima SKM. Betul? Kan, dengan satu kredit kalau tak silap saya. Ya, betul. Jadi dengan itu kita boleh nampak yang dia punya trend di dalam e-sports itu semakin meningkat dan trend di dalam e-sports itu makin lama dia makin orang kata ramai. Dan kita kalau dulu kita mungkin tak ada orang kata influencer dalam e-sports. Dan mana sekarang ni kalau kita pun kalau saya sebut Solo semua orang kenal. Kalau saya sebut J Hunter semua orang kenal kan. Jadi dan kita pun boleh tengok pendapatan dari segi orang kata casting dan pendapatan dalam gamenya pun banyak. Dan daripada situlah orang kata kita boleh nampak bahawa kita punya orang kata trend di dalam e-sports itu semakin meningkat. Dan suka juga untuk saya sebut yang kalau kita tanya dulu ke zaman-zaman saya sekolah dulu, kalau tanya nak jadi apa, nak jadi cikgu, nak jadi doktor, angkasawan. Kalau doktor tu mana habis semua kan pandai lah budak pandai kan. Dia itu kalau doktor. Tapi sekarang kalau kita tanya budak-budak sekolah sekarang nak jadi apa? Nak jadi YouTuber. Betul. Nak jadi caster, nak jadi Insta famous. Content creator. Content creator. Dan sekarang ni pun kalau kita tengok kalau universiti pun banyak provide program IT development, program macam apa design ni lah kan. Betul. So daripada situ kita nampak semakin ramai yang orang kata mula terlibat dengan e-sports ni, dan dengan pelibatan dia orang akan ada sampai satu masa yang trend tu akan naik dan dia akan orang kata terlampau ramai kompetitor dekat peak tu. Tapi yang mana yang dah lama ni tu sebab kenapa saya suka apabila kita sendiri dengan UniKL menggunakan konsep mentor-mentee konsep. Jadi kita train. Itu antara program yang memang pada saya termasuklah dalam kita punya development program, yang mana kita nak train pelajar-pelajar ni daripada awal supaya tahu apa yang dia orang buat, dan nanti apabila mereka terjun ke dalam orang kata dunia pekerjaan, dia orang dah tahu macam mana cara nak buat, dan mungkin dia orang boleh ada dia orang punya gaming house sendiri ataupun dia production house sendiri. Itu yang kita nak lah. Betul. So basically memang beza sangatlah dulu dengan sekarang. So apa pendapat Encik Riaz pula? Bagi saya, Cik Razak dah jawab banyak soalan saya tadi. Tapi saya bagi pandangan saya daripada segi inilah swasta, sebab saya handle bahagian events untuk Kitaman. Saya deal dengan banyak klien-klien korporat dan juga events. Jadi apa yang saya perasan semenjak ni kalau bandingkan dulu dan sekarang lagi banyaklah demand dia. Banyak orang dah start terima isukan ni. Rasanya banyak ibu dan bapa dah start ni benarkan anak-anak dia main juga, dan efek dia banyak company pun dah start terima sebagai satu norma. So daripada saya perasan paling ketara lepas start COVID. Lepas start COVID banyak program-program fizikal tak boleh dijalankan. So macam syarikat-syarikat yang corporate company semua ni, macam contoh dia punya physical sports, tarik tali ke, badminton ke, bola tak boleh buat. Dia orang semua beralih kepada isukan. Dan untuk dan yang company-company yang tak pernah buat isukan pun dia nak start belajar skill baru. Dan benda ni kira domino effect kepada seluruh industri lah. Media publication pun dah start contact saya. Macam contoh tak pernah dengar dia start buat e-sports, tiba-tiba dah start buat e-sports. Ada yang tanya saya macam mana kita nak buat column baru untuk e-sports.
Macam contoh kalau kita baca mail-mail ke apa, tak pernah cover e-sports kan. So macam tu dia tanya macam mana. So saya rasa dia punya efek sekarang ni orang lebih terima lah. Yes. So untuk saya dia ada baik buruk je lah time COVID ni. Yang buruk dia benda-benda fizikal tak ada jalan, tapi benda tu temporary je. Tapi untuk siapa yang sekarang kat dalam industri sukan, baik dia, you just have to tambah skill baru lah. Daripada buat e-sports, buat tournament saja, maybe boleh belajar technical sikit supaya boleh dapat job lebih. Basically tambahkan skill set baru ya. So sebab sekarang era digital, saya rasa sekarang banyak company dah adapt ke digital, and then bila ekonomi dah buka, dia tak semestinya beralih kepada cara dia buat sebelum. Maybe dia akan adapt sahaja kepada digital sebagai mean, and then lain semua. Yang tu pandangan saya lah. Jadi bagi saya, kalau maintainkan skill set baru, yang tu akan inilah maintain the future untuk e-sports nanti. Itu dia. Yes, precisely. It's all about mindset and awareness lah pasal e-games ni. Macam Encik Riaz katakan tadi, betul lah. Macam kita ada juga main sukan fizikal. Macam contoh saya main futsal, main juga. Tapi disebabkan pandemik ni, kita orang kata tambah skill baru. Kalau dulu kita main e-games, so maybe kalau nak live stream dah tahu guna OBS dan sebagainya, technical tu lah kan. So dengan cara tu dapat tambah ilmu lah, upskilling kita panggil kan. Upskilling, saya tak fikir ayat tu tadi. Dia ada upskilling, reskilling, apalah saya pun tak ingat. Tapi tak apalah, itu TVET lain. So upskilling. So basically perubahan tu memang cukup drastik. Betul. Daripada zaman dulu yang mana awareness pun tak ada. Macam Encik Razak katakan tadi, macam ada Solos, J Hunter dan sebagainya kan. Mereka tu adalah influencer yang menampakkan diri mereka kepada ibu bapa sekarang ni, yang sebenarnya main game pun boleh buat duit. Betul. Jadi caster pun boleh buat duit. Dia selain daripada buat duit tu, sebenarnya ada masa depan lah. Yes, masa depan. Betul. Itu yang penting. Mak bapak ni dia nak tengok ada masa depan. Kalau buat duit pun, macam kita tengok dia buat duit sekarang, lepas tu dengan tak bayar cukainya, tak bayar apa, tiba-tiba nanti kan kena kejar nanti, lepas tu tiba-tiba satu hari kita tak tahu apa jadi pada dia kan. Dia Jadi tiba kita hilang. nak benda tu orang kata slow and steady lah. Yes. Itu yang penting. So benda tu boleh sustain sebenarnya, boleh maintain and sustain lah. So betul lah apa Encik Razak. Untuk soalan seterusnya macam mana kita? Okey, ni soalan pada Encik Riaz ya. Saya terfikir soalan ni. Kita sebut pasal dia orang main game apa semua ni, ramai dah games yang baru, caster baru. So mudah tak untuk dapatkan pekerjaan sepenuh masa di industri e-sukan sekarang? Keyword dia sepenuh masa. Sepenuh masa. Maksudnya all in. Memang dia bukan additional, dia all in dalam satu bidang. Macam mana? Apa pendapat Encik Riaz? Yang tu tak ada jawapan yang tunya. Cuma saya ada perasan demand dia untuk job sekarang, e-sports based job memang lebih tinggi daripada dulu lah. Saya perasan time daripada last year, COVID kan, banyak company sekarang, especially company yang international, kalau cari dekat LinkedIn ke apa, diorang tengah mencari orang yang ada skill set extra, lebih lagi daripada segi e-sports. So macam contoh saya bagilah, ada dua saya company yang tengah mencari pekerja kan. Saya dapat dua resume, dua-dua lebih kurang tapi seorang ni boleh handle live stream. Saya akan ambil yang live stream punya lah. Dia ada additional kan. Basically saya perasan sini sebab memang kita main pun kita ter-effect jugalah dengan COVID. So ada beberapa pekerja yang kita terpaksa let go time mula-mula COVID last year tu, sebab kita masih tengah adapt lagi kan dengan situasi kan. Betul. So jadi diorang pun dapat offer lain. So bila dapat offer lain tu dah cerita sikit pasal tu lah ada skill set tu. Saya dapat tahu dari situ lah. Sebab industri sukan ni yang penting dia the skill set dia ni bukan sahaja untuk tournament saja. Dia untuk semua company. So sesiapa yang ada skill set e-sports, walaupun tak nak dalam industri e-sports penuh masa, siapa yang ada skill set tu nak pergi industri lain-lain pun kira dah well equipped lah. Sebab skill set digital skill set yang kita ada sekarang ni adalah skill set yang memang orang lain nak belajar. Untuk industri-industri lain, ini saya punya pendapat lah. Tak apa. Industri-industri lain bila dia nampak e-sports industri ni, dia anggap orang semua sebagai high tech, sebab kita memang dah tahu pasal teknologi. So bagi saya, siapa yang ada skill set ni memang lebih senang nak dapat pekerjaan. Pekerjaan e-sports ni dia depends juga untuk full time. Kalau bandingkan bila industri dah buka full, bila dah boleh event dah boleh jalan, lebih banyak lah event dia, job dia. Tapi untuk masa sekarang, siapa yang ada skill set e-sports tu, upskilling kan sikit, tambah sikit, maybe technical, maybe live stream. Macam saya bukan daripada bidang e-sports, saya daripada bidang management.
particularly hotel lah, macam Razak sikit. Tapi tapi saya start belajar macam mana nak buat tournament sebab saya minat saya sebagai player sebelum ni. Saya pergi ke tournament luar negara, saya dapat macam best nak buat kat Malaysia juga. So daripada situ saya belajarlah sikit technical dia. Okay, nak buat tournament ni. Daripada situ saya variety kan. Daripada satu tournament saja, saya belajar pasal game-game lain, Mobile Legends, fighting game macam mana, bola macam mana. Walaupun saya minat satu game je. Lepas tu daripada situ saya start belajar macam mana nak buat technical sikit, live stream. Lepas tu daripada situ live stream kau nampak satu screen kan. Daripada situ saya belajar macam nak buat nak tambah value, tambah macam mana nak buat multi camera. Macam contoh daripada satu screen buat 2 screen, daripada 3 screen, overview, lepas tu zoom out, zoom in kan. Faham. So skill set macam tu akan menilaikan kita punya ni kita punya value bila nak start looking for jobs nanti. Dan bila orang dah start looking for jobs tu, bila nampak skill set e-sports tu, dia orang confirm akan pegang lama lah. Sebab actually banyak company luar yang tak e-sports. Semua nak belajar macam mana nak buat e-sports. Dan kalau nak hire firm macam kita main, kita akan charge berpuluh ribu lah. Tapi kalau cara paling senang saya perasan dia ambil pekerja yang memang dah ada skill set tu, buat dia daripada manager, bagi dia kontrak. So dia akan dia bayar pekerja tu full time untuk jadikan dia sebagai advisor. So tu yang saya perasan untuk daripada segi industri punya career. So memang it's a good investment lah kalau nak invest belajar pasal e-sport. Faham. Itu dia. Very good lah sebab bukan tak semesti macam Encik Riaz. Apa yang saya faham Encik Riaz katakan, it's not about the job actually 100%. Dia about the skill. So even kalau tak nak get into e-sport 100%, you can go to another place and get job. Betul tak? Sebab skill tu mahal. Tak semua orang ada. Betul. So itulah dia yang dimaksudkan oleh Encik Riaz tadi. So soalan seterusnya, saya tanya Encik Razak. Boleh tak Encik Razak share sikit pandangan Encik Razak tentang permainan e-sport yang tengah popular and trending kat Malaysia sekarang ni? Okay, di Malaysia yang paling popular adalah PUBG dan Mobile Legends. That is the most popular game lah dalam orang kata Malaysia ni. kenapa dia popular sebenarnya? Kerana senang je. Sebab orang kata accessibility. Betul, saya setuju. Sebab kalau kita tengok dua game ni adalah mobile game. Yes, Jadi betul. mobile game ni semua orang ada. Kalau kita nak cerita tentang Dota, macam Valorant sendiri pun, dia PC game ni banyak dan dia banyak benda kena beli dan dia is very costly lah. Ya, true. Faham. So cuma ada golongan-golongan elite saja yang mampu benda tu. Tapi kalau kita tengok sebelum ni Dota famous. Sebab apa Dota famous? Sebab ada cyber cafe. Jadi sekarang ni kita dah kekurangan cyber cafe. Even macam kita main sendiri dia ada inisiatif untuk ada konsol punya tempat yang mana orang boleh datang bayar beberapa ringgit dan dia boleh main sejam 2 jam apa semua kan. Jadi itu antara accessibility untuk orang yang minat main FIFA, PES apa semua ni kan. Jadi tapi dalam dunia, kalau tak silap saya, dalam dunia the most famous game is PUBG. PUBG Mobile ke PUBG. PUBG PC? Tak sure mobile ke PC. Dia tak ada dia dia punya tulis- break numbers dia tulis tapi PUBG, rasanya gabungan lah kot mobile dan PC. Gabungan lah. Sebab PUBG tu lah. PUBG tu Southeast Asia mobile memang besar lah. Tapi kalau globally luar negara dia orang fokus more on PC macam tu lah. The last I check was about 1 billion, over 1 billion lah dia punya taker dia. Jadi dan kita sendiri pun apabila kita buat tournament last year, kita buat 5 game. Masa tu kita buat PUBG, Mobile Legend, PES, FIFA dengan Dota. Dan unfortunately Dota kita memang sangat rendah. Sangat rendah tu maksudnya kita dapat I think about less than 20 teams untuk join. Jadi daripada situ kita terpaksa ubah ke CODM. Itu untuk yang itulah. Tapi macam saya sebut pasal development program kita apa semua tadi, kita ambil je semua sebab kita tak nak ada yang ketinggalan. Macam dia memang betul-betul minat main Dota, jadi kita kena ambil lah. Jadi kalau tanya pendapat saya tentang game yang paling famous adalah PUBG. Dan kerana apa? Kerana accessibility tu, yang mana mobile tu kalau kita pergi mana-mana, kita lepak mamak kan, benda ada je group of students apa semua, dia akan main ramai-ramai ataupun dekat situ kan. Dan berbalik kepada daripada situ tu yang berbalik kepada kenapa saya nak adakan hub tu, supaya kita boleh tarik dia orang ni semua pergi ke situ, kau main betul-betul. Betul? Kan duduk kedai mamak pun tak ada apa kan. Maksudnya Main kosong orang kata. main lepas tu nak kena spend itu, spend ini, beli air lah apa semua kan. Dan nanti orang pun tengok marah. Lama sangat 4 jam duduk situ. Jadi itu sebab kenapa kita nak adakan hub kita tu yang mana they will have a proper room, duduk lepak main, kalau nak orang kata get into e-sports lah. Itu apa yang kita cuba untuk
Sebab kita tak nak orang kata orang nampak benda negatif tau. E-sports ni sebenarnya kita boleh jadikan dia negatif dan kita boleh jadikan dia positif. Betul. Betul? Jadi apabila duduk macam parents tengok kan, korang ni apa lepak mamak je apa semua ni kan. Nampak itu antara benda yang orang kata bad influence untuk budak-budak kan. So jadi bila kita adakan a proper setup, proper place, jadi dia boleh ada orang kata tempat untuk dia nak bersandar nanti. Yes. So basically sekarang ni kita tahu demand tu tinggi kalau mobile punya games kan. So dengan ada inisiatif untuk nak bantu mereka ni, boleh untuk orang kata jadikan bakat mereka tu as a quality punya Betul, potential. sebenarnya nak tak nak sebab kita persatuan. Lah. tak KPI nak kena capai. Kita tetap kena bantu kan. Yes, Kita betul. bukannya e-sports Selangor Enterprise. Betul. So very good lah. So kepada mereka yang muda-muda tu, tak kisah umur pun sebenarnya kan. Betul. Tapi kalau ada potensi untuk main, so get the right path Betul. untuk Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, kalau betul. minat Tua e-games ke tu, muda. join je. Yes, so find the right path and then orang kata kembangkan diri Betul. anda. Okey, ya, soalan seterusnya. Soalan yang terakhir lah sebelum kita commercial break lagi sekali, Okey. kepada Encik Rias. So, ada orang yang dia tak ada pengalaman yang cukup. So, mereka rasa macam mereka tak berjaya dalam bidang ni. Ada tak cara lain yang diorang boleh belajar selain daripada latihan? Ada latihan, pengalaman jika tiada cara latihan? Wait, soalan dia. Sebagai Ha. tournament player ke? Dia competitive player, Ha. tournament. Competitive player. Dia macam dia nak kembangkan diri dia as a competitive player tapi dia tak ada pengalaman. Dia kadang-kadang kurang solution untuk dia. So macam mana? Ada ke inisiatif untuk bantu dia ataupun dia kurang latihan? So macam mana? Kalau untuk competitive player, yang tu yang saya tengah working together dengan Cik Razak untuk NOS, ya, untuk createkan satu core untuk player dan mentor dan coach ni. Tapi untuk player saya rasa kalau nak cari pengalaman, nak cari connection, better refer kepada persatuan lah. Sebab untuk player ni, hal ehwal player, untuk syarikat corporate macam saya, kita tak handle sangat. Kita cuma sediakan platform macam tournament je. Tapi kalau untuk player ni gerak kepada, kalau dia dah menang tournament ataupun dah nak wakil negara pergi ke luar negara, dia kena lalu KBS pula. Ataupun Majlis Sukan Negara kan. Dan untuk tu kena lalu persatuan jugalah. Sebab persatuan akan mewakilkan player-player ni. Boleh saya sambung sikit tak? Boleh. Silakan. Sebenarnya itu sebab kenapa macam kita cerita tadi kan, dia maknanya dia minat main game tapi dia tak tahu ke mana dia nak pergi. Ya, betul. Jadi itu sebab kenapa kita ada development program kita. Kalau kita tengok kita punya orang kata piramid untuk kita development program kita, bawah tu ada grassroots. Itulah orang kata datangnya kita punya persatuan daerah. Daripada bawah, grassroots ni akan pergi naik ke kita punya development program. Selepas development program itu, kalau boleh kita nak adakan satu orang kata dia bersama dengan kita. Sebab kalau kita persatuan keluarkan sijil hanya semata-mata sijil persatuan, dia tak ada satu akreditasi ataupun orang kata official yang betul-betul dia boleh pegang dan bawa. Okey, ini standard saya. Ini yang kata kalau saya pergi sini, kalau saya pergi syarikat ni gaji saya minimum at least 1,800 contoh. Jadi selepas itu yang kita nak adakan Selangor Esports Academy. Ini semua berbalik kepada kita cerita yang hub tadi tu. Jadi di hub tu nanti pun akan ada satu akademi e-sukan. Dan selepas tu baru dia akan pergi ke elite. Jadi macam berbalik pada soalan tadi, kalau untuk diorang nak orang kata nak bawa diri ke depan tu, dia boleh datang join kita punya program. Yang mana memang grassroots ni memang kita akan ambil semua. Dan itu sebab kenapa saya apabila kita hantar proposal untuk development program ni, saya kata saya tak nak orang yang memang dah pandai main. Kalau dia dah pandai main, kalau dia memang dah ke depan, buat apa lagi saya nak develop dia? Betul. Jadi kita nak orang yang orang kata dia pandai main tapi dia pandai gitu-gitu je. Dia sekadar boleh main. Jadi apabila dia boleh main, jadi daripada dia boleh main sampai dia jadi pro player, saya akan rasa puas. Betul. Faham. Kan berbanding dengan orang yang memang dah pandai main, lepas tu dia memang dah pandai main kan. Ada cerita macam tu lah. Tak nampak projection dia kan. Jadi itu sebab kenapa memang kita orang kata buat hari ni, dan dia berbalik kepada yang saya sebut e-sports Selangor Army tadi. Berbalik kepada yang tu. Jadi itulah orang kata yang development yang kita cuba nak buat. Itu rasanya menjawab soalan tadi kot. Tak ada. Basically itulah yang untuk player-player semua. Kalau nak dapatkan bantuan, nak tahu direction nak bagi macam mana kan, better deal dengan persatuan lah. Sebab saya pun selain handle event-event, saya mengajar juga sebagai
cikgu Yusukan. Coach. Dengan Lecturer ni. ada Lecturer. ada kursus isukan lah. Tapi ada beberapa student yang tanya saya daripada luar, macam saya ada jumpa kursus ni, saya jumpa kursus ni untuk saya asahkan saya punya bakat. Tapi diorang charge RM10,000, RM20,000. Betul ke tak? Kalau macam tu, saya akan better balik semula kepada persatuan lah, sebab persatuan boleh checkkan dan verify sama ada itu diikutkan dia punya dah rasmikan ke belum. Betul tak? Program kita free tau. Itu yang bagus. Saya beritahu awal. Program kita free. Dan program kita bukanlah free-free. Maksud ditaja oleh kerajaan negeri lah. Itu kita punya program. Sebab Macam kita mana? kalau boleh nak buat program, kita tak nak charge. Tak nak ada orang kata bebankan komuniti-komuniti ni yang tiba kena bayar RM1,000, RM2,000. Kita tak nak benda tu. Tapi andai kata, kalau macam saya sebut akademi tadi, sebab akademi ni berbayar. Dan dia ditaja. Jadi anda kata kalau dia orang kata tengah jalan dia berhenti ke apa dah, yang tu dia kena bayar balik lah. Tapi untuk join program free. So kita sebut pasal golongan-golongan macam ni kan. Macam mana mereka nak contact Persatuan daerah tu sebenarnya. So diorang boleh Google ke macam mana ke? Ada Facebook ke? Okey, sebab Facebook page. macam saya sebut tadi, persatuan daerah ni baru sangat tubuh. Jadi Facebook page tu ada, tapi kalau untuk dapatkan respon yang cepat, boleh direct ke Esports Selangor Association. Di FB. Di Facebook. Kita ada Facebook dan juga Instagram. Boleh contact ataupun boleh email ke esportselangor@gmail.com. Itulah email dia. Okay. So back to our panel yang cukup kacak bergaya. Masih lagi setia menemani kita pada sesi kali ini. Jadi soalan kita nak tanya kepada Encik Riaz. Soalannya berbunyi, gitu. Adakah ada perbezaan ketika anda membandingkan industri e-sukan untuk PC dan mobile? Saya pun pening baca soalan. Tapi secara ringkasnya adalah, apa beza industri e-sukan, PC dan juga mobile? So maybe dari segi price pool ke, maybe dari segi orang kata competitiveness tu ke macam mana? Daripada segi price pool, saya rasa tak ada beza sangat. Depends on the organizer lah. Ada yang masih letak harga berpuluh-puluh ribu, ada yang letak harga beratus-ratus ribu. Tapi saya rasa in terms of trend participation lah, kalau diikut negara. Kalau kat Malaysia, saya perasan pemain-pemain PC memang semakin kurang kalau bandingkan dengan mobile. Sebab mobile, macam Encik Razak cakap, accessibility dia tu. Kalau tengok kan tournament-tournament trend kami, daripada mula-mula dulu kita buat banyak tournament PC dan PS4. Tapi lepas mobile masuk saja, PC dia semakin kurang. In fact, ada tournament-tournament yang masih tengah berjalan lepas Mobile Legends keluar tu kan. PC punya tournament, dia semakin kurang participation dia. And then semua dah beralih kepada mobile sebab bukan saja budak-budak ni ikut trend, dia ikut member sekali. Betul. Kalau member semua main, dia kena main jugalah. Contoh kalau 5 orang tu dulu saya pernah tiba cerita pengalaman, tapi saya ceritalah tu kalau main CS:GO, main tu kalau 6 orang 5 orang kan, 5 orang main. Tapi sekarang dah tak macam dulu lah sebab semua nak main PUBG dah. So bila tak ada kawan yang team dengan kita kan, so dia masuk Discord tu sorang-sorang je. So terpaksalah main PUBG kan, main je lah sekali lah. Kena ikut, kita tak hebat pun, tapi kita kena ikut member lah. Betul. Tapi it's good untuk invest beberapa game lah, just belajar je. Sebab ada certain game PC yang memang connected to mobile. Macam contoh League of Legends, in mobile ada Wild Rift. Betul. Lepas tu dengan cerita macam Dota nak akan ada mobile pula. Apex Legends daripada PC ke PS4, next year akan keluar Apex Legends Mobile. So memang kebanyakan game-game PC pun memang diorang tahu mobile ni penting. So it's better to invest kepada mobile lah bagi saya. Tak semestinya kena abaikan yang PC punya, tapi it's a good investment untuk belajar sikit pada mobile punya ni. So macam mana Encik Riaz rasa ini adalah satu inisiatif yang baik ke ataupun kurang baik? Sebab nak tak nak kita takkan nak ada mobile saja kan. Mesti akan ada Betul. PC ke? Apa pendapat Encik Riaz sebenarnya? Bagi saya, kalau untuk pemain lah, kalau nak memang fokus kepada team play untuk games, pilih je lah game yang sesuai. Macam contoh kalau nak beli mobile je lah. Kalau PC je lah. Tapi kalau daripada segi organizer, bagi saya better invest kepada semua lah. PC, mobile dan PS4. Sebab sekarang in the future banyak game akan jadi cross platform.
So Faham. semua platform boleh platform dah boleh. Betul. So daripada macam contoh saya cakap Apex Legends tu lah. Diorang tengah testing right now. After that dia akan lepaskan untuk next year untuk mobile punya version. Faham. So itulah dia perbezaan. Dia sebenarnya tak banyak sangatlah beza kan. Cumanya accessibility and cara pemain tu main lah. So kalau daripada segi bisnes, macam contoh saya sebagai organizer, ada certain kriteria klien yang nak buat, masih nak buat PC lagi, ada yang masih nak buat PS4, tapi mobile tu semua ada. Dan saya ada perasan ada yang dia hybrid. Satu tournament tu bukan sahaja ada mobile, tapi ada PS4 dengan PC. Kalau macam contoh sebelum COVID lah, ada physical event. Yang tu kita selalu letakkan variety. Macam contoh untuk Carnival, takkan nak bagi tahu Carnival Mobile Legends saja kan. Kita bagi nama yang lain supaya dia orang boleh pakai nama lain. Lepas tu untuk e-sports tu kita letaklah Mobile Legends. Lepas tu PS4 letak FIFA ke ataupun fighting game. Lepas tu PC tu depends. Tapi sekarang mostly yang latest lah PS4 dengan mobile. PC sekarang dah jadi macam luxury punya platform. Selalu untuk festival-festival macam kat tapak-tapak macam Jom Hibur, macam kat luar macam tu dia orang tak buat dah PC. Selalu untuk indoors je. Macam kat dalam Mid Valley Hall ke kan. So tu beza dia lah daripada segi organizer. Kalau daripada segi player tak ada beza sangat. Just pilih je lah mana yang nak. Tapi kalau kat Malaysia ni better invest kepada mobile lah. Sebab Malaysia, Southeast, bukan saja Malaysia tapi Southeast Asia, memang market mobile tu sangat-sangat kuat. In fact player kita lagi hebat daripada player US, kalau tahulah. Power. Itulah dia. Alright, soalan seterusnya macam ni ya? Okey, ni soalan kepada Encik Razak. Maybe Encik Riaz pun boleh jawab. Bagaimana anda menyesuaikan diri semasa menjalankan acara atau bermain sewaktu pandemik seperti sekarang gini? Silakan. Menyesuaikan diri sewaktu pandemik. Yes. Sama ada main game tu ataupun Ataupun buat event tu. Dia basically sewaktu pandemik ni kita tak boleh buat event luar lah. Masa yang sebelum ni, SOP yang sebelum ni memang kita fokus semua kepada online. Jadi rasa tak ada apa sangat berubah kot. Memang sebelum Ikut ni pun SOP dia main dia beza. Dia cuma dia main kat luar ni, dia main dekat rumah je. Jadi sebab ada juga yang mana beberapa program kita, contoh macam tahun lepas kita cuba untuk nak buat offline event, tapi disebabkan last minute ada SOP baru. Kau ingat saya pada Disember rasanya. Bulan Banyak Disember. sangat SOP baru kan? Disember tu tidak ada SOP baru yang mana sepatutnya program kita berjalan hari Sabtu tu. Jadi SOP tu yang baru keluar hari Selasa. Jadi automatik kita tak dapat nak buat program kita lah. Masa tu kita dah buat FIFA Pro Club yang masa kita nak cek 120 konsol tu. Kita nak buat macam, sebab dia FIFA, kalau tu FIFA Pro Club ni kan dia yang main 11v11 tu. Jadi kita nak buat macam satu padang bola. Keeper dekat tempat keeper, midfield dekat Tapi tempat digital. midfield. Nah, tapi yang digital. Letak PS4 kat situ. Wow. So cuma at the end of the day kita semua tahu yang orang kata COVID ni dia mengebak. Jadi apa pun kalau nak main terpaksa main kat rumah, duduk dekat rumah diam-diam main. Dan kalau nak cerita pasal perubahan, tak ada apa yang berubah sangat pun. Sebab kita kena faham orang kata karakter gamers ni yang betul-betul gamers ni tau. Dia orang ni pun tak minat nak keluar pun. Betul. Most of them Gamers tak tak impact sangat. Jadi dia orang memang duduk dekat rumah, ada PC dia buat hal dia. Kadang-kadang tu sampai makanan pun mak dia kena datang suap kan. Jadi itu benda tu tak ada apa yang berubah sangat. Cuma perubahan kalau apa yang kita sebagai persatuan dan mungkin Riaz dan Gitaman, dia akan nampak industri tu lebih berkembang. Lebih ramai orang terlibat. Sekarang ni sampai saya ada dengar baru-baru ni ada umur 50 lebih kot tiba jadi caster Betul. apa nama dia tak ingat. Semua Jadi, sekarang tengah explore e-sports. Yang mana akhirnya diorang pun terpaksa untuk nak, dia lah dah masing-masing duduk rumah dengan anak-anak apa semua kan. Jadi automatik dia pun kau main apa ni? Kau main apa ni? Sama juga macam kes masa saya bagi talk dengan orang kata cikgu-cikgu sekolah dan cikgu kaunseling. Yang mana akhirnya dia orang pun mengaku anak dia orang main ni. Ya, sebelum tu banyaklah tanggapan negatif dia. Tapi akhirnya dia mengaku yang anak saya ni, jadi saya pun terpaksa download, saya pun terpaksa main. Yang mana akhirnya saya pun terjerumus. Itu pada umur dah 40 lebih tu. Kan? Jadi benda-benda macam itulah yang orang kata itu dari segi kita yang orang kata bird eye view ni yang pandang apa yang berlaku dalam industri isukan tu sendiri. Jadi selain daripada tu kalau macam syarikat ni mungkin ada orang kata negative impact sikit lah Syarikat negative impact lah. Sebelum ni mostly event-event
event fizikal. Tapi sekarang kalau perasan semua online ni, fizikal tak ada dah. Sebab dah rasanya daripada tahun lepas lah kot, untuk physical event kita memang tak dibenarkan kan. Tapi Cik Riaz dan Cik Razak pernah deal and pernah handle physical ataupun offline event? Sebelum ni memang selalu juga kan. So perbezaannya macam mana? Secara in term of technical setup, in term of player punya readiness tu macam mana? Ada beza ke? Player readiness ni itu player ada efek lah. Yang mana yang kadang kita suruh dia masuk pukul 9, 9.30 pun tak masuk lagi. Tu kan susah. Benda tu pun nak ada berlaku, tapi biasanya macam kita dalam e-sports ni kita a bit strict kot Betul. Kita jenis macam kalau lambat DQ lah, disqualify. Faham? Kita kena jaga nama industri juga kan. Sebab kadang yelah macam contoh kalau awak dah masuk dalam tu nak tunggu sampai setengah jam apa semua, awak pun panati juga kan. Betul. Kesian lain lah. Akhirnya stres. Kan? Benda-benda macam tu kita cuba elak. Dan selain daripada tu betul, kalau dari segi technical setupnya memang jauh beza lah. Cuma kalau bila ada physical tu setupnya lebih banyak. Nak kena dengan kabel, nak kena dengan internetnya, nak kena tahu stable ke tak dekat tempat tu. Tapi kalau online ni dia lebih kepada kita ada satu setup kita sendiri, dan kita tinggal linkkan. Even sebenarnya caster pun boleh create room daripada tempat dia sendiri. Jadi kita boleh leverage dengan apa yang caster tu ada. Apa yang kalau contoh kita pakai caster A, untuk room A, caster B, room B dia buka masing-masing boleh buka room sendiri. Jadi kita pun dah kurang pening lah kalau ikutkan. Tapi fizikal lagi meriah lah. Tapi fizikal dia fizikal nampak lah orang tu ramai kan. Macam kalau online ni kita nampak view ada 2,000, view ada 3,000 situ lah kita nampak kan. Pasal selalu kalau fizikal dia akan campur-campur dengan program-program lain. Maybe ada vendor ke dapat rasa sotong goreng. Ada program salingan dia lah kat tepi tu kan. Kalau online je lah, habis je lah. Tapi kalau kat luar kan kita buat program tu ada Beyblade lah kat tepi kan. Ada, boleh buat lah. Faham. Boleh karaoke. Macam-macam sebenarnya kalau boleh buat physical dan offline ni kan. So kalau as a player, kalau nak dah menang tu dia punya meriah tu lagi power lah kan kalau offline. Betul. Itu dengan pom-pomnya apa semua tu kan yang meletup. Dia orang memang kreatif lah. Setiap kali menang ada dia orang punya gimmick-gimmick dia, lompat-lompat lah. Sekarang kalau online taunting je lah kan. Dia hantar video je lah. Hantar video. Okay. So itulah dia. Soalan seterusnya saya nak tanya kepada Encik Riaz. So dalam perspektif Encik Riaz kan, Malaysia sekarang ongoing ataupun tengah develop dalam e-sport ni untuk to be a good e-sport provider in Malaysia kan. So apa dalam orang kata impian Encik Riaz ataupun harapan Encik Riaz kepada kerajaan Malaysia to be exact untuk bangunkan industri ni? Maksudnya apa harapan daripada Encik Riaz sendiri? Harapan saya untuk supaya kerajaan ikut blueprint yang diorang dah bentangkan lah. Sebab kalau sebelum ni dia macam mana, setiap menteri ada diorang punya agenda dia sendiri. Tapi blueprint untuk e-sports ada. Cuma bila berubah menteri, dia punya arah dia dah berbeza. Betul tak Azhar? Basically kita perlukan stability dalam orang kata politik negara jugalah. Ada efek jugalah kan kiranya. Sebab kalau kita tengok zaman Syed Saddiq dulu dia ada buat satu national e-sports blueprint. Yang mana benda tu dah cukup bagus dah. Ini kita tolak tepi politik lah. Maknanya kita tengok apa inisiatif yang diorang dah buat. Jadi apabila tukar menteri tu, menteri ni pula dia nak buat style dia ada dia punya tu. Jadi bila ni pula dah kira daripada kita mula ada blueprint kita dah mana tiga menteri KBS dah tukar. Kan? Jadi kita kena berbalik kepada asas yang mana apa yang kita buat ni adalah untuk yang terbaik kepada industri itu sendiri. Betul. Jadi kita perlu buka balik blueprint tu dan kita perlu tengok apa kalau kita ikut itu dah cukup elok dah sebenarnya. Dah cukup best dah. Dengan ada dia punya hub, dengan player dia boleh ke mana, dengan dia punya ekosistem dia, dengan academy, even ada dia ada logo dia sendiri. Kalau kita benda tu boleh dapat dekat Google je kan. Jadi kalau kita boleh ikut benda tu, insya-Allah ya orang kata industri itu sendiri boleh berkembang. Sebab apa, lagi satu kita leverage dengan pandemik yang ada ni. Dengan apa yang kita orang kata dalam pada kesusahan tu ada juga kesenangan yang mana kita boleh ambil. Faham? Sebab kerajaan belum ada undang-undang rasmi lagi untuk isukan. Untuk siapkan tu dia orang kena follow dia punya blueprint sampai habis lah. Tapi sebab dia tak habis go through blueprint lagi, dia punya kekukuhan tu belum lagi lah untuk industri semua. Especially untuk orang yang
berniaga, ya, buka kedai ke kan, ataupun nak buka firm. Kalau anything yang nak buka kepada public, supaya macam contoh saya buka kedai game kan, orang public datang bayar, yang tu punya kena ikut ni undang-undang. Tapi yang tu punya sebab belum boleh lagi, saya tengah bincang dengan BSA macam mana nak buka. Sebenarnya apa yang sambung sikit apa yang dia sampaikan ni adalah support sistem daripada kerajaan. Contoh macam sekarang ni masalah untuk nak buka satu orang kata pusat isukan. Kita belum ada lesen yang betul. Lesen isukan. Adakah kita nak pakai lesen hiburan? Kan nanti macam buka pusat istirahat pula. Betul. Kan? Lesen kita nak pakai lesen apa bila nak buka? Sampaikan ada yang dah tutup kerana berperang dengan orang kata PBT. Sampai orang pun akhirnya orang fed up kan. Lepas tu ada yang pakai nak tunggu lambat sangat. Orang tukar dia punya business modus operandi. Daripada buka sebagai kedai pusat isukan, maybe sebagai retail. Retail lah, banyak pakai retail lah, letak PC kat bawah, stack kan. Dia adalah cara-cara dia nak buat tu. Jadi kita kena ada support system itu. Jadi untuk ke situ dia kena ada satu dasar dia. Dan daripada dasar tu kena ambil daripada blueprint kita lah, apa yang kita dah ada. Sebab benda tu pun kalau nak tak nak, benda tu akan tetap berjalan. Nak tak nak, orang tu kalau nak buka dia akan jadi kreatif. Pusinglah kok mana pun dia akan cuba juga. Orang kata orang nak mengumpat ni lagi pandai daripada polis kan. Maksudnya macam tu lah. Kan? Jadi akhirnya kita kena, orang kata kerajaan tu harus, orang kata, untuk tengok dari segi macam mana untuk mudah carakan orang-orang untuk nak bergiat dalam industri sukan tu. Faham. So basically dia apa-apa pun bermula daripada dasar yang stable, orang kata. Betul. Macam mana kita adanya dasar belia tu kan. Belia nak ke mana, apa nak ke mana. Macam tu jugalah kita boleh adakan untuk isukan. So rasanya sebab ramai je investor ataupun macam badan-badan authority ni yang sebenarnya nak develop e-sukan di Malaysia ni, tapi banyak sangat banyak kan. So Cik Riaz mungkin kenal lah sebab dia mencari juga kompetitor siapa. So banyak and they are willing to spend. Yes. Saya sebelum ni ada handle beberapa team juga. So selain handle event, saya handle team sebelum tu. Saya bawa jumpa lah ni organisasi lain, company lain. Rupanya banyak yang actually ada allocated budget untuk spend untuk adopt e-sports team. Tapi cuma itulah sebab tak ada formalize punya law lagi kan. Dia orang tengah play safe lah. Tapi yang boleh invest tu dia orang invest lah untuk jaga team. Dan ada sampai tahap certain player-player Malaysia yang dibeli oleh luar negara punya syarikat. Sampai tahap macam tu lah. So kalau Malaysia boleh kukuhkan, lagi cepat lah kita boleh. Dan lagi bagus lah untuk development projection player-player kita kan. Kita player Malaysia lah khususnya kan. So untuk menjadi orang yang better and boleh go internationally, betul tak? So dengan adanya dasar yang baik, sistem baik dan support system yang baik, everything can go well lah, betul tak? Okay, tadi kita dah sembang pasal sokongan daripada kerajaan apa semua kan. Okay, soalannya release lah. Maybe Encik Riaz dengan Encik Razak boleh jawab. Apakah jenis sokongan yang anda ingin lihat untuk industri e-sport tempatan ni? So dia boleh jadi macam-macam pihak, daripada masyarakat, bukan daripada kerajaan je lah. ibu bapa dan sebagainya. Apa sokongan yang anda nak tengok sebenarnya? Okey, sokongan ni kita boleh tengok daripada orang kata banyak faktor lah. Okey, kalau macam antara yang kerajaan tadi macam saya sebut tadi. Kita orang kata duit itu nombor 2 dulu. Kan, kalau nak bagi grant ke nak bagi itu kemudian cerita. Yang penting sistem itu ada dulu. Yang mana supaya kita boleh, contoh macam kita main, mudah cara kan kita main supaya boleh adakan satu pusat dan ada satu orang kata PBT license tu sendiri untuk sebagai orang kata PBT e-sukan, lesen e-sukan. Jadi dari segi parents pula, parents ni biasalah kita minta supaya parents lebih bersikap terbuka, yang mana kita boleh orang kata macam kadang yelah, sebab saya pun alami benda tu juga. Saya dulu minat main bowling masa sekolah tau. Jadi masa saya nak main, saya main daripada awal sampailah ke tengah tahun tu, periksa pertengahan tahun. Dah kena berhenti. Lepas tu dah nak masuk Mega Lanes Youth, tiba-tiba dah nak periksa akhir tahun. Jadi tapi tu keterbukaan parents, tapi berbalik kepada pelajar tu supaya untuk menguruskan masa dengan lebih baik lah. Janganlah kerana benda ni diabaikan benda tu. Sebab parents ni mudah. Parents ni adalah apabila kita boleh bukti yang kita boleh buat yang terbaik dalam peperiksaan kita, automatik parents akan okey dengan apa yang kita nak main. Jadi itu sebab kita nak parents lebih bersikap terbuka kepada pelajar-pelajar, kepada pemain-pemain ni. Dan
kembali kepada sebagai persatuan, apa yang kita perlukan adalah supaya komuniti ni datang get together. Datang kalau ada masalah jumpa dengan kita, supaya kita sendiri pun sebagai persatuan kita nak tahu apa masalah yang orang kata sedang dia hadapi on ground ni. Dan apa benda yang dia mungkin dia nak buat sesuatu tapi benda tu tersangkut. Jadi kita sebagai persatuan, insya-Allah selagi kita mampu kita akan cuba untuk nak buatkan. Jadi berbalik kepada apa yang kita nak daripada komuniti ni adalah keterbukaan kepada kita, dan jika ada masalah open pada kita supaya kita tahu dan kita akan cuba atasi benda tu. Mungkin sebab sebagai individu ataupun sebagai syarikat kita mungkin susah untuk bercakap dengan kerajaan. Tapi sebagai persatuan, yang mana saya juga kalau dalam kerajaan negeri saya sebagai Presiden Sports Negeri lah. Tapi dalam MASF saya sebagai penolong setiausaha. Jadi saya boleh bercakap dengan MASF untuk cuba membantu apa yang komuniti nak. Kalau anda kata kalau diperlukan sampai sehingga ke peringkat KBS. Jadi itu apa yang orang kata saya sebagai persatuan yang perlulah. Tapi kalau syarikat mungkin yang berbalik kepada yang lesen untuk mudah cara, mungkin ada bantuan. Sebab kita kena faham yang rata-rata yang bergiat dalam industri sukan ni adalah belia. Jadi mungkin akan ada, sebab mungkin akan ada orang kata bantuan untuk belia ke benda yang mana untuk for startup ke apa itu kita boleh berbincanglah dengan kementerian. Tapi orang kata sekarang ni kalau kita tengok pun belia yang banyak orang kata affected hal-hal pandemik apa semua. Jadi perlu ada bantuan-bantuan yang seperti itu daripada kerajaan, dan sebagai persatuan pun kalau daripada syarikat apa yang kita perlukan, come to us, we can work together. Macam mana saya sebut tadi, apabila saya nak jadi presiden, apa yang saya buat adalah untuk membawa semua penggiat-penggiat industri ni duduk dalam satu bumbung, and we can share the cake. Kan, jadi macam bila kita dapat program, contoh macam kita dapat program Selama Aktif, ada yang orang kata yang kita awak buat PUBG, dan ada juga yang buat PUBG Ladies, PSCC, PUBG Ladies Community Cup, termasuk dalam kita punya program, dan kita main pun ada terlibat sekali dengan apa yang kita buat. Jadi kita we can sit together, come to us, and we could do anything together with you. Itu dia. So basically communication is the key. Yes, exactly. Communication is the key. Exactly. Bukan relationship je, gaming pun ada. Communication is very important. So Encik Riaz, pendapat Encik Riaz macam mana? Saya rasa Cik Razak dah jawab dah. Tapi daripada segi perniagaan lah, daripada segi bisnes, memang quite affected juga. Sebab macam saya beritahu tadi, belum ada undang-undang yang kukuh untuk pusat-pusat isukan. Jadi kalau macam sebelum tu kan kita ada geran-geran kan. Isukan tak ada lah geran. Dah lah kita not essential. Lepas tu undang-undang pun belum habis lagi. So memang untuk support ni kebanyakan owner-owner kedai semua pakai duit sendiri lah, saving sendiri. Macam contoh saya, setahun 2 tahun tak dibuka, pakai duit sendiri lah. Cuma ada cara nak sustain tu lah. Macam kita sewakan barang, cuma impacted tu kita kena tanggung sendirilah. Kita tak ada bantuan daripada segi kerajaan. Kalau boleh saya rasa saya harapkanlah kalau kerajaan boleh letak lagi effort untuk bangunkan industri sukan dari segi perniagaan, sebab kebanyakan effort kat dalam ni lah daripada segi belia, daripada segi player, tapi untuk peniaga-peniaga semua belum ada lagi. Okay, itu je. Faham. Alright, so basically in term of business, in term of orang kata player dan juga persatuan, semua tu penting. Betul. Dalam usaha untuk meningkatkan dan menjamin mutu kualiti e-sport di Malaysia lah. Alright, so saya rasa ini soalan terakhir kot daripada kita, kepada panelis kita. So macam biasa, lumrah, dalam orang kata sesuatu manusia pun semua manusia dibenci. Tiba kan. Maksudnya setiap benda kita buat ni pasti akan ada haters ataupun pasti akan ada negative vibes yang dibawa. So apa kata-kata pesanan ataupun pendapat Encik Riaz dan juga Encik Razak towards the person yang always said that aku tak main lah sukan e-sukan ni, aku jenis nak sukan berpeluh, aku main rugby, aku main bola sepak. So dia macam memandang enteng atas e-sukan ni. So apa pesanan and also pendapat Encik Riaz dan Encik Razak? Bagi saya pesanan untuk orang yang benci sukan untuk inilah bagi tahu dia daripada segi masa depan lah. Kalau tak nak main game tu tak perlulah benci, tapi kalau invest untuk skill dia, sebab skill itu sangat-sangat penting. Bila ada skill technical sikit, yang tu akan bawakan dia punya resume dia another level lah. Syarikat akan lebih
lebih pro nak ni terima dia sebagai pekerja. So kalau benci game tu, keep it to yourself lah. Tak perlu bagi tahu semua orang. Semua tak dengar pun. Aku benci kau punya ni pun tak tahu kan. Elok dah kan. But at least put effort untuk faham sikit lah macam mana. Sebab eventually kalau bukan untuk personal, maybe for professional punya ni level, memang benda tu sangat-sangat membantu. There's a good investment lah. Betul. Betul. So pendapat Cik Cik Razak pula? Pendapat saya senang je, haters will hate. Oh, right. But Simple. Nothing can stop Ah, sebenarnya. Tapi kita kena faham kenapa orang benci lah. Bila orang benci tu maknanya there's something good in it. Ya. Kan? Dan kita perlu nak tak nak pun kita perlu terima hakikat bahawa benda ni sedang mendatang. Digital ni sedang orang kata berkembang. Teknologi pun sentiasa berkembang. Nak tak nak macam sebelum ni kalau meeting, physical meeting, dan transition daripada physical meeting nak ke Zoom meeting, online meeting, semua ni pun semua orang benci juga. Tapi akhirnya semua orang menerima. Jadi sama juga dengan isukan ni. Untuk kita nak memberi pendedahan kepada masyarakat yang isukan ni tak adalah negatif sangat. Memang sebelum ni kalau kita tengok kan, kalau yang main game banyak ada yang badan besar, ada depan jajan apa semua kan. All the negative impacts lah yang kita terima. Tapi yang mana akhirnya apabila komuniti itu sendiri yang bergabung, duduk sama-sama dan bagi ubahkan yang bahawa sebenarnya dalam negatif tu ada positif. Betul. Dan kita cuba minimize the negativity itu, insyaAllah benda ni kita boleh tunjuk dekat masyarakat bahawa sebenarnya e-sports ni bukanlah semata-mata benda yang negatif, bukanlah semata-mata lara, bukanlah semata-mata masalah obesity. Kalau sebenarnya kalau kita tengok solo tak adalah, solo kurus je. Betul. Okey je kan. Jadi itu sebab dalam macam saya sebut tadi, dalam saya bangunkan NOS tadi tu, standard tadi tu, kita masukkan juga health and fitness. Ni pun salah satu panel juga. Jadi kita masukkan health and fitness. Yang mana health and fitness tu pun penting juga. Walau apa pun, contoh, saya bagi contoh, nak orang kata Michael Schumacher nak bawa kereta tu ke apa, kena mengena dengan dia nak angkat berat. Apa kena mengena dia nak lari. Dia duduk tekan minyak aje. Jadi tapi pentingnya fitness tu supaya dia boleh bertahan lama, supaya dia sihat. Sebab anda kata kalau dia tak sihat pun akhirnya dia tak dapat nak main game pun. Jadi benda-benda tu yang kita perlu terapkan dan kita perlu tunjuk kepada masyarakat bahawa e-sports bukan semata-mata hanya bermain game. Dan itu sebab suka saya sebut tadi yang kita cuba untuk create di ekosistem. Yang mana dalam e-sports itu selain daripada pemain game, kita ada pengulas, kita ada coach, kita ada game analyst, kita ada streamer, kita ada marshal. Jadi banyak cabang yang dia orang boleh pergi. Dan akhirnya benda tu berbalik kepada diri sendiri. Macam mana cara kita nak tunjulkan bidang yang kita minat tu. Macam dulu kalau saya main bowling dulu, saya akan backup bowling. Orang cakap main bowling tak berpeluh, tapi beria saya cakap, tengok tangan aku lagi besar ni kan. Kita akan cuba backup apa yang kita buat. Dan kita kena bagi tahu dekat orang itu. Sebab macam saya cakap, saya kurang berkenan yang orang kata bermain dekat kedai mamak apa tu semua. Sebab orang akan pandang, orang akan tengok. Cuba kalau kita tengok di luar negara, macam di US dan sebagainya, dia orang tak main macam tu. Kan? Jadi image tu penting. Ya, macam mana cara kita nak corakkan apa yang kita minat tu, dan kita nak corakkan diri kita supaya orang nampak apa yang kita buat tu bukanlah satu benda yang buruk dan orang tak boleh nak benci pun. Dia boleh benci sekejap, tapi nak tak nak akhirnya dia akan beralih arah lah. Dia akan bertaubat lah kot. Itu je lah. Yap, betul. So itulah dia pesanan. Maybe orang ni tak nampak. Kadang-kadang dia nampak yang buruk saja kan. Dia nampak orang macam Cik Razak kata, dia nampak orang main game dekat mamak. Dia tak nampak orang main game dekat international level, national level dan sebagainya. Dia akan nampak apa yang ada depan mata dia. Yes. Sebab dia haters ni dia bukannya orang kata orang yang minat e-sports ni. Jadi dia takkan tengok benda tu pun. Yang dia tengok ni apa benda main tepi jalan ni kan. Ni makan, minum kan. Dah 4 cawan dia tak belah-belah dia mamak ni, apa hal? 4 cawan pun air suam je kan. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak kena elakkan. Sebab anak pun perlu tunjuk pada mak bapak dia juga. Betul. Kan ni boleh ada peluang nak main ke PMPL ke MPL ke VPG ke apa semua ni kan. Macam sebab saya suka masa dulu Muhyiddin Yassin Perdana Menteri dulu dia ada announce yang ada rakyat Malaysia yang berjaya pergi ke VPG International kerana dia dah menang VPG Asia. Ada itu tahu bulan berapa tak, masa DPM lagi lah. Kan, jadi secara tak langsung orang akan nampak, boleh pergi international. Padahal main
macam tu je. Main kan? game Tapi lah. main game. Sebab dia di peringkat, orang kata state, daripada state naik Malaysia, Malaysia naik ke Asia, lepas tu baru dia pergi international. Jadi dia maknanya boleh banyak orang kata lubang dan banyak pintu yang dia boleh masuk. Kan? Itulah tersambung pula. Betul lah. Kita perlukan penerangan sebenarnya. Sebab apa pun hashtag bukan sekadar main game lah. So you can, sebenarnya banyak sangat peluang kerjaya in term of business, in term of professional dalam diri, attitude, stamina apa, fitness tu pun kan. Tu pun boleh develop by e-game sebenarnya. Kalau kita betul-betul professional do it lah. Betul tak? So soalan yang very last. Tadi dah last lah, tapi ni very last lah. Kiranya dah penutup kepada panel kita. So apa kata-kata terakhir daripada Encik Riaz dan Encik Razak? To conclude our session today. Kata-kata terakhir. Kata terakhir saya, e-sports ni benci ke, kalau tak benci ke, memang satu fakta yang memang satu isukan ini adalah industri yang memang tengah membangun pecat lah. Lepas ni daripada kita tengok kalau berbandingkan dengan beberapa tahun lepas, daripada kat corporate company tak pernah nampak pun e-sport, now kita dah jadi aktiviti bulanan. Daripada universiti yang memang tak pernah terima e-sport, dah ada festival e-sport sendiri. So nak tak nak memang benda ni akan bangun pecat. Dan you have to terima jugalah. Better kalau benci kat e-sports tu, it's time to alihkan pandangan kepada benci ke benda lain lah. Sebab e-sports ni nak tak nak, benci-benci pun tiba-tiba nanti tengok TV keluar juga e-sports. So kena terima juga. Member benci-benci kat member, try hasut member jangan main, tiba-tiba maybe anak dia dah menang tournament, dapat 1 juta kan tak tahu. So you have to terima lah. Daripada kalau benci, try to find apa yang kita benci tu sebab apa. After that kita try to perbaikan lah. And then kalau untuk siapa yang nak minat untuk tahu lebih lanjut untuk isukan, boleh contact company-company macam Kitaman ataupun persatuan-persatuan yang memang bantu untuk beli-beli semua ni, especially untuk tim-tim. Kalau dia tim-tim, sebab saya pun ada beberapa player memang tanya saya kalau dia dah menang tournament nak pergi luar negara ataupun time COVID dulu dia nak rentas negeri tak dapat, kena lalu juga kementerian, kena lalu juga persatuan. So memang kita orang ada, memang kita akan kat sini untuk bantu player-player. So kalau ada soalan semua, just contact je kita. Kalau tak tahu boleh pergi ke pitch lah. Itu dia. Support. Very meaningful last word by Encik Riaz. So apa-apa pun contact. Kalau nak develop yourself lah kan, as a player ataupun as a business person kan, tak kisah. Alright, so daripada Encik Razak, last word from you. Maybe kepada student ke? Kepada semua lah, orang kata penggiat-penggiat industri sukan ni, kita kena ingat apa yang kita cuba buat. Sebab dalam e-sports ni, it creates ataupun it develops your critical thinking. Apa nak buat pada waktu dan keadaan itu dengan cara yang cepat. Ya, nak ke kanan ke, nak ke kiri ke, nak tunduk ke, nak baling bom ke kan. Betul. So itu banyak lagi benefit yang saya boleh cerita kalau pasal isukan ni. Tapi apa yang saya hendak daripada komuniti adalah berbalik kepada apa yang saya kata tadi, the positive image yang kita nak tunjulkan, macam mana cara kita nak bawa industri isukan kita, supaya kita kena ingat, nak tak nak industri ni dia akan berkembang, nak tak nak dia akan datang pada kita, dan pada masa akan datang mungkin lebih mencabar. Yang mana mungkin sekarang, kalau dulu kita main Sega tu kan, lepas tu dia dah naik sikit ke PC, sekarang dah mobile, yang mana akan datang mungkin VR, kita tak tahu kan. Jadi orang kata apa pun kita kena mengikuti perkembangan itu, dan kepada syarikat-syarikat pun perlu ambil tahu apa nak dibuat, macam mana cara nak mengembangkan orang kata industri ni, dan jangan orang kata sorok ataupun jangan pendam masalah-masalah yang ada. Datang ke persatuan, bercerita dengan kita supaya kita boleh sama-sama bergerak seiring untuk mengembangkan industri yang ada ni. Sama juga kepada atlet. Kita tak naklah sebut player. Player ni macam player kan, atlet lah ni, diorang ni semua atlet-atlet kita ni kan. Supaya kita dalam masa yang sama, kita perlukan pelapis-pelapis baru, kita perlukan pelapis-pelapis untuk masa akan datang. Dan atlet-atlet ni lah yang kata yang akan menyinar industri isukan kita ni.
Jadi akhir kata daripada saya, kita buatlah yang terbaik untuk industri kita. Jangan orang kata buat perkara-perkara yang negatif yang boleh mencemar nama baik industri sukan tu, kerana kita nak pakai industri sukan ni lama. Mungkin ramai di dalam industri ni yang memang dia cek makan dengan sukan ni sendiri, even caster, even player yang tapi dan cuma ada kekesalan sikit yang mana kalau terasa kan, yang mana ada beberapa syarikat yang mungkin mengambil kesempatan daripada player-player tu sendiri. Jadi kalau boleh kita nak elakkan perkara-perkara itu, kita buatlah yang terbaik, kerana tanpa player takkan ada syarikat. Dan lagi satu saya nak sebut tentang game development dalam Malaysia ni. Kita dalam Malaysia kita perlukan lebih ramai game developers, dan kalau ada yang berminat untuk, mungkin tak minat untuk bermain game, mungkin tak berminat untuk menjadi caster, tapi macam saya faham UniKL pun ada IT development apa semua kan. Betul. Jadi mungkin boleh libatkan diri dengan game development. Cuma nasihat saya, janganlah buat game yang Syok sendiri. Buatlah game kalau boleh, mungkin kita minat tapi kita nak orang lain yang main. Betul. Kan. Jadi biarlah orang kata yang untuk orang kata semua orang minat dan mudah untuk orang main. Itu. Terima kasih. Very meaningful words from Encik Razak. Gitulah. Itulah dia. Maka dengan orang kata last word daripada Cik Razak dan Cik Riaz, maka kita dah sampai ke penghujung sesi kita je ya. Dan habis dah. Jadi, maka dengan itu kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panel kita atas info yang cukup berguna untuk saya, Yaya dan juga mereka yang menonton sekarang ni. So macam ni ya. Ada terasa nak main e-sport ke? Oh, saya rasa nak balik ni saya nak download balik PUBG. Terus download. Itu dia bukan main biasa dia ni. Alright. So, thank you very much once again kepada Encik Riaz dan also Encik Razak atas kesudian melapangkan masa anda berkongsi sebanyak-banyak ilmu dan pengetahuan kepada mereka yang menonton pada hari ini. Tak dilupakan juga kepada Profesor Datuk Dr. Karanum Subari atas perasmian program UniKL Carnival E-Games Championship 2021. Alright, so macam ni ya. Kita pun dah nak habis dah. Jadi kita memohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan sepanjang session ni. Maybe kami tersalah cakap ke, apa ke, hadiah tak cukup ke, apa ke. Kami sangat minta maaf. Sehingga kita bertemu lagi. Stay safe. Stay at home. Assalamualaikum dan salam. We are UniKL. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.